Selamat sejahtera kepada Tuan Nur Ajila. Hari ini saya nak membentangkan tentang kuliah 13 adalah aplikasi falsafah sejahtera. Inilah adalah ahli kumpulan saya. Nama saya adalah Najnan. Ahli kumpulan saya adalah Prabhakar, Tanshini, Daniel, Divian dengan Nur Hafizah. Dalam aplikasi falsafah sejahtera adalah 4. First adalah ekologi, kebebasan dan hak asasi, sains, teknologi dan inovasi dengan isu-isu etika. Apakah itu ekologi? Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman dan pengikut Darwin pada tahun 1866 Haeckel dari perkataan Greek. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan tentang kehidupan, sebenarnya sejak dahulu kala pemikir ulung seperti Hippocrates, Aristoteles dan pakar filosofi dan dari Yunani yang lain sudah mewarnai ajarannya dengan berbagai konsep ekologi. Ekologi adalah ilmu mempelajari berbagai hubungan timbal balik dengan berbagai komponen yang membentuk suatu lingkungan yang utuh. Ia adalah cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan pemikiran dasar yang sangat penting untuk memahami selok-belok dan makna kehidupan. Seterus adalah prinsip dan perspektif ekologi. Dalam prinsip dan perspektif ekologi, terdapat dua adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan fungsional. Apa itu pendekatan deskriptif? Ia menerangkan tentang sejarah dalam semula jadi adalah sebarang haiwan dan tumbuhan. Bagi pendekatan fungsional adalah menekankan saling kaitan di antara berbagai komponen ekosistem. Dalam pendekatan autoekologi adalah ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individual yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ekologi populasi adalah kajian mengenai individu, populasi spesies berhubung dengan persekitaran. Seterusnya adalah pendekatan sains ekologi. Ekologi ini adalah ekologi yang mempelajari kelompok organisme yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Ekologi komuniti adalah kajian tentang struktur atau lebih dikenali sebagai satu unit. Seterusnya adalah ekologi mendasari pandangan dunia ekologi di mana interaksi dan keterkaitannya ditekankan oleh dikembangkan melalui beberapa tema. Pertama adalah idea bahawa makhluk hidup dan bukan hidup adalah komponen yang berkaitan dalam dan saling berkaitan dalam jaring biosfera. Kedua adalah makhluk hidup mempunyai identiti yang menyatakan hubungannya. Ketiga adalah ada mustahak untuk memahami sistem biosfera dan komponennya secara keseluruhan, bukan sebagai bahagiannya. Ia juga dikenali sebagai holisme. Keempat adalah kejadian naturalisme, di mana semua organisme hidup diatur oleh undang-undang semula jadi yang sama. Lagi kedua adalah bukan anthropocentrisme yang merupakan penolakan terhadap anthropocentrism dan pandangannya mengenai manusia sebagai entiti pusat diatur oleh kepercayaan bahawa nilai di dunia bukan bab manusia adalah untuk melayani kepentingan manusia. Akhir adalah non-anthropocentrism menetapkan bahawa dunia bukan manusia, menggagalkan nilai dan tidak berfungsi untuk menguntungkan kepentingan manusia. Kemerosotan antropogenik persekitaran menentukan keperluan etika persekitaran. Seterusnya, dalam disiplin utama ekologi adalah dua kategori. Kategori pertama adalah ekologi politik. Ia juga dikenali sebagai ekologi berasaskan
Aksiologi atau nilai mempertimbangkan implikasi sosio-politik di sekitar landscape ekologi. Beberapa persoalan asas yang ditanyakan oleh ahli ekologi politik secara umum memberi tumpuan kepada etika antara alam dan masyarakat. Ahli persekitaran Amerika menegaskan bahawa etika harus diperluas untuk merangkumi masyarakat darat dan baik juga, dan bukan hanya berkaitan dengan individu. Dalam pengertian ini, ekologi politik dapat dilambangkan sebagai bentuk etika persekitaran. Kategori kedua adalah ekologi saintifik. Biasanya dikenali sebagai ekologi menangani permasalahan utama seperti memahami peranan ahli ekologi dan apa yang mereka pelajari, dan jenis metodologi dan masalah konseptual yang merangkumi pengembangan kajian ini dan jenis masalah apa yang mungkin timbul hadir. Seterusnya, dalam falsafah ekologi terdapat dua adalah pandangan Barat dengan pandangan Islam. Dalam pandangan Barat, ia memberikan pendekatan terhadap pandangan sekitar yang bersifat menghormati dan alam sekitar, mengajar manusia supaya berinteraksi dengan alam sekitar secara harmoni serta penuh perhargaan. Ketiga adalah tidak bersandarkan kepada hujahan agama, sebaliknya lebih bersandarkan kepada hujahan rasional yang bersifat bebas nilai. Keempat adalah berbentuk interaksi di antara manusia dan alam sekitar bersifat dua kutub. Berbanding dengan pandangan agama, tiga kutub adalah Tuhan, manusia dan alam sekitar. Bagi pandangan Islam adalah melestarikan alam sekitar untuk mencapai keharmonian alam. Dengan hubungan manusia dengan alam sekitar meletakkan manusia dikaitkan dengan penciptanya atau bersifat teosentrik. Seterusnya adalah isu-isu semasa berkaitan masalah ekologi. Dalam isu-isu semasa adalah beberapa, ialah penambakan pantai, kepupusan spesies haiwan, penebangan hutan, pengurusan sisa domestik, pemanasan global dengan pencemaran udara dan air. Sini adalah terdapat beberapa strategi yang dengan contoh penyelesaian masalah ekologi. Pertama adalah aspek agama. Dalam aspek agama, kita boleh menjalani kehidupan sebagai insan yang beragama atau menghilangkan sikap bermega-mega dalam pemilikan harta. Seterusnya adalah aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan, kita boleh membentuk sukatan pelajaran bersepadu atau memupuk minat terhadap alam semula jadi melalui pendidikan. Ketiga adalah aspek sains. Dalam aspek sains, kita boleh mengharmonikan sistem perumahan dan pembadaran dengan alam. Juga boleh merancang pembangunan dengan sistematik dan terancang. Seterusnya adalah kesan pengembangan ekologi kepada negara. Pertama adalah bekalan sumber makanan kepada rakyat tidak akan terganggu. Dalam flora dan fauna merupakan sumber makanan yang penting kepada manusia. Kemusnahan ekologi akan menyebabkan banyak kepupusan flora dan fauna. Jika ekologi berkembang secara tidak langsungnya, bekalan makanan mental kepada manusia tidak akan tersejar. Contohnya, laut yang terpelihara dapat membekalkan hasil makanan laut yang mencukupi buat masyarakat. Kesan yang kedua adalah ekonomi negara dapat ditingkatkan. Dalam keadaan ekologi yang baik, kita boleh membolehkan sesebuah negara untuk mempromosikan keindahan alam semula jadi di dalam negaranya kepada negara luar. Ia juga dapat meningkatkan kemasukan pelancongan dari luar negara. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Azila binti Ahmad. Nama saya adalah Daniraj. Dan saya akan menerangkan tentang subtopik yang kedua yang terdapat dalam kuliah ke-13, iaitu kebebasan dan hak asasi. Dalam pemasyuran kemerdekaan
pada tahun 1957, kebebasan dan hak asasi telah disediakan di dalam syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan duli-duli yang maha mulia raja-raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat. Ini adalah untuk menjaga keamanan dan kedamaian serta menjalankan sebuah kerajaan yang teratur dengan mempunyai raja yang berperlembagaan. Pemasyuran kemerdekaan ini diletakkan dalam asas penting pembentukan negara. Raja-raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang meletakkan hak-hak serta kebebasan. Rakyat dan pemerintahan yang dipadu undang-undang tertinggi adalah perlembagaan. Okey, mari kita lihat tentang kebebasan asasi. Apakah itu kebebasan asasi? Kebebasan asasi adalah suatu bentuk hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atau rakyat yang berada di bawah sebuah pemerintahan demokrasi. Sebagai contoh, iaitu ada warga negara Malaysia. Demokrasi adalah suatu sistem yang memberikan peluang kepada rakyat bagi melibatkan diri dalam pembuatan keputusan atau pembentukan dasar. Yang ini boleh dilihat dalam menjalankan pilihan raya. C.F. Strong menghuraikan demokrasi adalah suatu corak kerajaan yang bergantung pada persetujuan dan keengganan ramai. Rakyat turut sama mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui wakil dan rakyat yang mempunyai kedaulatan. Terdapat 5 mekanisme penting mengenai erti kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan politik, dikenali sebagai hak sivil. Kebebasan ini memberi peluang kepada rakyat untuk menentukan siapa yang memerintah dan prinsip pemerintahan. Mekanisme kedua pula adalah tentang kemudahan ekonomi. Semua rakyat Malaysia mempunyai peluang yang ada kepada individu untuk menikmati sumber-sumber ekonomi, hak-hak ekonomi yang dimiliki dan boleh diperolehi di Malaysia. Yang ketiga adalah tentang peluang sosial. Susunan sosial yang dibentuk oleh masyarakat bagi memperolehi peluang pendidikan dan penjagaan kesihatan untuk memperolehi kehidupan yang lebih baik dan penglibatan dalam aktiviti politik dan ekonomi. Yang seterusnya adalah tentang jaminan ketelusan. Keterbukaan yang membolehkan rakyat bebas berurusan antara satu sama lain dan juga mencegah kegiatan rasuah dan meningkatkan accountability. Yang terakhir adalah tentang perlindungan keselamatan. Kebebasan asasi membekalkan kawalan sosial untuk mengelakkan daripada melarat dan kebuluran. Selamat sejahtera. Nama saya Prabhakar. Sekarang saya akan membentangkan tentang hak asasi. Hak asasi manusia merupakan satu konsep yang meliputi setiap bangsa, agama, kepercayaan, budaya, adat dan negara. Hak asasi manusia adalah aspirasi setiap individu masyarakat yang ingin mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Perkembangan hak asasi manusia dilihat sebagai satu kepentingan kepada manusia dalam aspek keselamatan, kehidupan dan perlindungan diri yang lebih baik. Hak adalah satu nilai yang diinginkan seseorang bagi melindungi dirinya agar dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan peribadinya. Ia memerlukan suatu interaksi yang tidak berbelah bahagi di antara individu dan masyarakat. Hak seseorang yang melakukan sesuatu memperjelaskan adanya kewajipan individu lain dan masyarakat supaya tidak menghalang apa yang dilakukan oleh setiap individu terbabit. Donnelly menggariskan dua konsep utama hak, politik dan signifikasi moral. Hak dilihat sebagai suatu kebenaran moral seperti ianya bukan perkara yang baik untuk dilakukan. Hak juga dilihat sebagai kelayakan seperti dalam tuntutan. Milne mengklasifikasikan hak kepada 3 bentuk. Yang pertama, undang-undang.
yang kedua adat, dan yang ketiga moral. Perlembagaan persekutuan sebagai jaminan. Jaminan hak asasi manusia di Malaysia terdapat dalam bahagian 2, kebebasan asasi Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ini adalah hasil daripada Suruhanjaya Red dengan mengambil kira kepentingan Raja-Raja Melayu dan seluruh kaum di Tanah Melayu ketika zaman pra-merdeka dari tahun 1956 sehingga 1957. Ia mengandungi 9 perkara yang menyentuh pelbagai jaminan terhadap hak dan kebebasan. Walau bagaimanapun, jaminan-jaminan tersebut masih lagi dibatasi oleh peruntukan-peruntukan lain di dalam Perlembagaan Persekutuan yang bertujuan menjaga keamanan dan kestabilan. Terdapat 4 perkara utama yang sering dibahaskan dan dibincangkan kerana ia sering menjadi persoalan kepada pencabulan hak asasi di negara kita. Perkara-perkara tersebut ialah Perkara 5, kebebasan diri. Terdapat beberapa hak dalam Perkara 5 ni. Seseorang tidak boleh diambil nyawanya kecuali melalui proses perundangan yang sah. Seseorang tidak boleh dilucurkan kebebasannya kecuali menurut undang-undang seperti tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Seseorang juga berhak untuk dibicarakan menurut Peruntukan 5 Fasal 2. Seseorang berhak terhadap khidmat guaman kerana seseorang yang ditahan berhak mengetahui sebab penahanan dan berhak diwakili oleh pengamal undang-undang. Seterusnya, Perkara 8, samarata. Kesamarataan penting kerana ia mengelakkan diskriminasi dan ketidakstabilan dalam menegakkan hak asasi manusia, menjamin kesamaratan semua orang di sisi undang-undang dan hak terhadap pembelaan melalui perundangan. Tiada diskriminasi harus berlaku oleh sebab perbezaan agama, kaum, keturunan, tempat lahir atau jantina. Samarata ini juga harus dibaca bersama Perkara 153 iaitu perbezaan kuota mengenai perkhidmatan, permit, DSP dan orang Melayu. Hal ini kerana kesamarataan bagi semua kaum untuk tujuan pendidikan dan perniagaan dibezakan atas sebab keistimewaan kepada orang Melayu dan Bumiputera yang dipersetujui melalui konsep kontrak sosial. Perkara 8, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Setiap warga negara memiliki hak untuk tidak dibuang negeri atau ditahan daripada masuk ke mana-mana bahagian persekutuan kecuali atas sebab keselamatan persekutuan, ketenteraman awam, kesihatan awam atau hukuman bagi pensalah yang dibuat secara sah di sisi undang-undang. Setiap warga negara berhak bergerak bebas dan bermastutin di mana-mana. Sebagai pengenalan diri, setiap orang wajib membawa kad pengenalan atau MyKad sebagai bukti warga negara Malaysia apabila diminta oleh pihak berkuasa. Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan. Kebebasan setiap warga negara untuk bercakap atas tujuan mengembangkan fikiran, berhimpun secara aman dengan syarat tidak bersenjata, menumbuhkan persatuan. Kebebasan ini tertakluk kepada perkara-perkara yang menjelaskan ketenteraman awam, perkara fitnah dan sensitiviti kaum. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Diman Rajkumar. Hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk falsafah dan isu semasa berkaitan dengan sains dan teknologi. So, apakah itu sains dan dari manakah perkataan sains berasal? Sains berasal daripada perkataan Latin yang dipanggil sebagai Scientia atau ilm dalam bahasa Arab yang bermaksud ilmu. Manakala perkataan teknologi berasal dari perkataan Latin yang dipanggil sebagai teknik. Sains adalah cabang ilmu yang mengaji penyataan yang terbukti dengan fakta-fakta hasil tinjauan dan sarapan. Manakala teknologi adalah bermaksud kemahiran atau dipanggil sebagai craft, iaitu kemahiran manusia yang diperoleh melalui pengetahuan dan kelaziman.
Seterusnya adalah ciri-ciri sains dan teknologi Islam. Yang pertama, ia berteraskan kepada prinsip tauhid. Kewujudan alam semesta termasuk proses sebab musabab dan segala fenomena yang berlaku ditentukan oleh Allah sebagai tanda kesebesaran dan keagungannya. Yang kedua adalah integrasi antara ilmu akal dan ilmu nakal yang dipanggil sebagai wahyu. Pencapaian sains dan teknologi adalah pencapaian minda yang dikenali al-ulum al-alila atau dipanggil sebagai ilmu akal. Namun, ilmu akal perlu diintegrasikan atau digabungkan dengan ilmu wahyu. Yang ketiga adalah alam sebagai pembawa message. Dalam sains Islam, alam semesta dan fenomena tabiat merupakan kitab Allah yang mengandungi dan merakamkan pelbagai message, rahsia dan ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada manusia untuk berfikir dan merenung tentang kejadian ciptaan Allah. Yang keempat adalah kebenaran hakiki adalah kebenaran wahyu. Menurut Islam, segala pencapaian sains dan teknologi tidak bermakna jika kebenaran mutlak atau dipanggil sebagai absolute truth dinafikan. Kebenaran berdasarkan pengetahuan empirik, ilmu sains teknologi harus menerima hakikat kebenaran metafisik, iaitu tentang kebenaran wujudnya Allah. Yang kelimanya adalah sains dan teknologi mengukuhkan keimanan. Sains Islam perlu nilai dengan keberkatan ilmu, dipanggil sebagai blessing, kebijaksanaan, wisdom, ketajaman daya faham, tafakur dan kebenaran al-haq. Pencapaian sains dan teknologi adalah anugerah ilmu yang mempengaruhi pelbagai maklumat untuk meyakinkan manusia dengan bukti bahawa Allah adalah pencipta, pendidik dan pemelihara alam semesta ini. Seterusnya adalah pembandingan antara sains Islam dan juga sains Barat. Pembandingan falsafah sains Islam yang pertama adalah mereka tidak memihak kepada kebenaran. Seorang ahli sains tersebut seharusnya meminati ciptaan ilmu baru dan natijahnya penggunaannya. Manakala dalam sains Barat, mereka memihak kepada kebenaran. Jika sains satu bentuk pengabdian, ahli sains mesti mengambil kira akibat yang timbul daripada penemuannya. Ibadat adalah amalan dan natijahnya adalah baik. Falsafah sains Islam yang kedua adalah mereka menangguh keputusan. Kenyataan sains dibuat hanya berdasarkan asas bukti yang meyakinkan. Manakala dalam falsafah sains Barat, mereka membuat latihan pemutusan. Kenyataan sains selalu dibuat dengan bukti yang tidak meyakinkan. Oleh itu, ahli sains perlu mampu membuat keputusan yang saintifik bila berhadapan dengan bukti yang tidak meyakinkan. Perbandingan yang ketiga adalah dalam falsafah sains Islam adalah individualisme. Ahli sains seharusnya memisahkan diri mereka daripada keprihatinan tentang sosial, politeknik dan ideologi. Manakala dalam sains Barat, mereka berasaskan orientasi masyarakat. Aktiviti adalah fardu kifayah dan tanggungjawab sosial. Dengan itu, ahli sains dan masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama. Yang keempat, dalam perbandingan tersebut, dalam falsafah sains Islam, mereka mengimani wahyu. Manakala dalam falsafah sains Barat, mereka percaya kepada kerasionalan. Contoh-contoh tokoh sains Islam dan Barat yang telah menjadi tokoh yang dikenal di dalam dunia. Antaranya adalah Plato, Aristotle, Archimedes, Ibn Rushd, Ibn Nafis dan Tusi, I Ching dan Aryabhata yang pertama. Seterusnya, ini adalah dasar sains teknologi dan inovasi negara. Dasar sains teknologi dan inovasi negara memberi penekangan kepada peranan sains teknologi inovasi dalam menyokong program transformasi kerajaan ekonomi berasaskan pengetahuan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, berpendapatan tinggi, berdaya saing, mampan dan inklusif. Dasar sains teknologi dan inovasi negara ini menekankan sains teknologi dan inovasi sebagai satu instrumen sosioekonomi yang berupaya mempertingkatkan tahap ilmu pengetahuan, menjana kekayaan dan kesejahteraan rakyat antara berbilang kaum. Pengubalan dan pelaksanaan dasar sains teknologi negara pertama digubal pada tahun 1986 hingga 1989.
Manakala pembangunan industri teknologi, iaitu satu plan tindakan kebangsaan digubal pada tahun 1990 hingga 2001 dan juga dasar sains dan teknologi negara kedua dan juga plan tindakan digubal pada tahun 2002 hingga 2010. Pengubahan pelaksanaan dasar sains dan teknologi tersebut telah mencerminkan komitmen negara dalam memanfaat, mengguna dan memajukan negara dari segi sains dan teknologi. Kerajaan telah mengambil inisiatif baru dan berani melalui pengubahan model baru ekonomi NEM untuk mencapai wawasan negara. Hala 7 NEM telah diambil kira dalam rancangan Malaysia ke-10 dan sebagai RMK ke-10 dan dilaksanakan melalui Plan Transformasi Ekonomi ETP yang merangkumi 12 bidang utama ekonomi negara NKEA dan 6 inisiatif pembaruan strategik SRI. Berdasar sains teknologi dan inovasi negara, ini menggambarkan agenda untuk memacu Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih kompetitif dan cekap melalui asas sains teknologi inovasi yang kukuh. Dengan ini, dasar ini dirumus berdasarkan pencapaian cabaran dan iktibar yang diambil dari pelaksanaan dasar terdahulu dan menggariskan hala 7 pelaksanaan sains teknologi dan inovasi bagi mewujudkan sebuah negara yang maju dari segi sains untuk transformasi sosioekonomi dan juga pertumbuhan inklusif. Melandaskan 5 asas tersebut, dasar sains teknologi dan inovasi negara memberi fokus kepada 6 teras strategik seperti yang berikut. Yang pertamanya adalah memajukan bidang-bidang pendidikan dan pembangunan saintifik dan sosial dan juga pengkomersialan yang dipanggil sebagai RDC, Research, Development dan Commercialization. Yang kedua adalah membangun dan memupuk dan menggilap bakat-bakat. Yang ketiga adalah menggiat dan mencerdaskan industri di seluruh Malaysia. Nombor 4 adalah mentransformasi tadbir urus sains teknologi inovasi. Nombor 4 adalah menggalak dan memupuk kesedaran sains teknologi inovasi. Dan yang terakhir ini adalah mengukuhkan hubungan strategik antarabangsa dari segi perjanjian-perjanjian metodologi atau perjanjian yang berasaskan industri atau lain-lain. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Tan Shini dan sekarang akan menentang tentang isu-isu etika. Etika berasal dari perkataan Yunani yaitu eksto yang membawa maksud perangai. Etika ialah falsafah moral yang membabitkan menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan seseorang sama ada betul atau salah. Etika digunakan untuk sistem nilai yang ada dan merujuk kepada pengajian tentang perangai dan tingkah laku. Ia juga merujuk kepada sejumlah sistem ataupun peraturan yang dikaitkan dengan sesuatu kejayaan. Etika dibahagi kepada 3 pembahagian iaitu menta, normatif dan gunaan. Menta melibatkan persoalan gaib seperti kuasa Tuhan dan keagamaan. Ia dibahagi kepada 2 iaitu etika agama dan etika Islam. Etika agama ialah membincangkan sistem moral dalam golongan manusia yang menganuti pelbagai agama dan fahaman seperti Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Manakala etika Islam ialah mengekalkan kepada matlamat penciptaan manusia dan perangai wajib dimainkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan individu dan masyarakat. Normatif ialah membuat kritikan dan melakukan penilaian ke atas etika moral yang ada. Gunaan ialah membincangkan isu-isu khusus dalam kehidupan seharian. Ia meliputi pelbagai bidang seperti perubatan, penggurungan, perniagaan, alam sekitar dan seks. Bahagian ini telah menyelesaikan masalah semasa dengan pelbagai teori dan konsep. Isu-isu etika semasa yang kami sedang hadapi ialah medium sosial. Medium sosial merupakan satu kumpulan aplikasi yang berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi. Disebabkan
pelbagai faktor, medium sosial sekarang menjadi satu isu yang akan menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang menyebabkan isu ini ialah salah guna kebebasan bersuara dalam kalangan masyarakat dengan menyebarkan berita yang palsu. Selain itu, kekurangan sopan dalam penggunaan perkataan dan konsep masa dalam media sosial juga ialah faktor bagi isu-isu ini. Untuk menyelesaikan isu ini, kami perlu ada sumber yang sahih dengan tidak menyebarkan berita yang tidak benar ataupun berkongsi berita palsu yang akan menimbulkan fitnah. Lepas tu, kami boleh menggunakan bahasa yang sopan dengan tidak menggunakan bahasa kasar, dan juga kami perlu pandai dalam membahagikan masa dengan menggunakan masa untuk belajar dan bersosial. Akhirnya, kami boleh gunakan untuk hal positif dengan tidak bergaduh dan membesarkan hal remeh. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah binti Syafi'i. Saya akan menerangkan tentang isu-isu etika semasa. Selain daripada isu media sosial, politik juga adalah salah satu isu etika semasa yang sedang dihadapi. Isu ini terjadi disebabkan keinginan untuk menjatuhkan kerajaan yang kuat dan melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Antara faktor yang menyebabkan isu etika di dalam aspek politik adalah kebebasan bersuara daripada kalangan masyarakat, kurangnya semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Antara jalan penyelesaian untuk isu etika dalam aspek politik adalah 1. Sistem jalinan maklumat. Sistem jalinan maklumat ini menggalakkan komunikasi dua hala untuk menangani komunikasi yang tidak benar. Sesebuah organisasi yang berjaya adalah organisasi yang mempunyai tahap komunikasi yang baik dengan persekitarannya. Ia juga dapat mengelakkan ketidaksefahaman. Yang kedua adalah mengadakan latihan etika. Program etika perlu diwujudkan secara berkala supaya dapat menimbulkan pengetahuan kepentingan etika dan juga keburukan jikalau timbulnya isu etika. Dalam sesebuah organisasi, pembentukan budaya kerja yang berkualiti akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif. Yang ketiga adalah melakukan program etika. Program etika yang bermaksud mengandungi peraturan serta undang-undang yang digunakan sebagai panduan dan motivasi perlakuan dan etika di dalam sesebuah organisasi. Dengan melakukan program etika, ia dapat mengelakkan warga organisasi daripada melakukan perbuatan yang salah dari segi etika dan dapat dijadikan satu elemen pengurusan dalam menyesuaikan organisasi dengan perubahan yang berlaku di sekeliling. Kesimpulan yang dapat disimpulkan tentang tajuk ini adalah etika itu wujud dari dalam diri seseorang individu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri yang utuh. Cabaran etika berkaitan baik dan buruk bergantung pada niat, sumber, penggunaan dan maklumat. Membentuk etika yang baik juga boleh memupuk pemikiran yang matang. Kepribadian dan sifat seseorang dapat diubah ke arah yang lebih baik melalui memupuk nilai-nilai murni, pemikiran positif dan menerapkan etika yang baik di dalam kehidupan seharian. Terima kasih.